Kita set lah hati aku nak berjuang, nak mati syahid. Tak dapat pun tak apa, tapi set sungguh-sungguh. Jadi kita pergi. Jadi kita pergi. Tapi janganlah kita pergi sendiri, suka hati pergi rendah. Tak boleh, pasal dia akan jadi backfire kepada dia jadi tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Malam ni alhamdulillah kita masuk kepada perbahasan Nabi yang seterusnya, iaitulah Nabi yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran by name, dengan nama, iaitulah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa. Jadi malam ni merupakan episod yang awal tentang Nabi Allah Musa. Tentunya insya-Allah kita tak boleh habiskan dalam satu malam kerana kisah Nabi Allah Musa sangat panjang. Dalam ni dia bermula, Ibnu Katsir bermula dengan waktu kecil lagi lah. Tak apalah, saya start terus. Kebetulan lah bila datang musim serangan Israel terhadap Gaza ni, cerita tentang Nabi Musa mungkin ada banyak kaitan yang boleh kita relatekan lah. Tapi saya ingat tuan-tuan mungkin lebih arif lah, sebab seminggu dua ni ramai dah orang cerita pasal itu. Kita mungkin boleh relate ikut sirah lah. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Musa AS, Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 1 hingga 6, kata Ibnu Katsir, yang sangat panjang lah. Saya ambil sikit ya. Terjemahan dia Tasin Mim. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata daripada Allah. Kami bacakan kepada kamu sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Baik. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah menceritakan yang bermaksud, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang dari muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Baik. Ini my kamera. Ini my surau. Baik. Tuan-tuan, Ibnu Katsir memulakan kisah Nabi Musa, dia start dengan pergi kepada zaman Fir'aun lah. Dan memang itu pun, kalau kita masuk dalam Quran pun begitulah, Allah memulakan kisah Nabi Musa dengan pengkisahan Fir'aun. Baik, jadi kita ikut format itu. Okey. Baik. Tindakan Fir'aun yang sewenang-wenangnya serta zalim terhadap penduduk di sebuah negeri, iaitulah kepada Bani Israel. Hal ini kerana mereka itu adalah kaum Bani Israel dari garis keturunan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Mereka pada masa itu merupakan komuniti warga bangsa yang terbaik. Namun kemudian mereka dipimpin oleh seorang raja yang zalim, derhaka, sewenang-wenangnya dan kafir. Dia perintahkanlah rakyatnya untuk patuh dan menyembah padanya. Suatu sikap dan pilihan hidup seorang raja yang terburuk. Bahkan lebih dari itu, dia perintahkan membunuh setiap anak-anak lelaki Bani Israel yang dilahirkan. Baik. Tindakan keji yang diambil itu termotivasi oleh kerana mereka itu telah mempelajari kitab warisan Ibrahim, di mana di sana dinyatakan bahawa akan lahir seorang anak dari keturunan Ibrahim yang bakal menghancurkan kekuasaan Raja Mesir yang kafir yang ada di tangannya. Baik. Saya pergi lagi. Asy'ari menceritakan bahawa dari Abu Saleh, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, Murrah dan Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat yang lain bahawasanya satu ketika Fir'aun bermimpi seakan-akan dia melihat api bergelonjak datang mendekat ke Mesir. Yang mana api itu datang daripada Baitul Maqdis. Lalu api itu membakar istana dan lambang-lambang kerajaan Mesir dan semua komuniti Al-Qibti. Namun tidak pun membahayakan Bani Israel. Itu permulaan kepada bagaimana Fir'aun
Dia ambil satu keputusan untuk membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Di mana ni? Di Mesir. Baik. Kita patah balik cerita Bani Israel. Peringkat awal sememangnya lah Bani Israel itu bukanlah Bani Israel as 12 orang Bani itu. Israel ialah Nabi Yaqub. Tapi bila kita kata sekarang negara Israel, bermaksud negara Israel itulah. Okey, bila kita kata negara Israel bodoh, tidaklah bermaksud kita mengatakan Nabi Yaqub demikian. Dia sekadar sama nama. Depa ambil nama negara Israel sempena nama itu. Tapi Israel yang kita sayang ialah Nabi Yaqub. Tapi negara Israel itu nama yang kita meluat, orang yang kita meluat lah, negara yang kita meluat. Contoh macam saya nama Nazri, ada Nazri yang baik, ada Nazri yang jahat. Macam itulah kan. Jadi nama saja sama. Jadi ada orang kata jangan kutuk Israel sebab Israel ni kan nama Nabi. Tak. Perkataan Israel as name Nabi Yaqub kita sayang lah. Tapi perkataan Israel atas negara Israel memang kita benci lah. Tak ada masalah yang tu. Ya. Sebab al-umuru bimaqasidaha. Dia diukur berdasarkan niat kita. Ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, kaedah fiqh. Yang dinilai oleh Allah itu maksud ucapan itu, bukan ucapan itu. Ya. Bila kita kata Israel bodoh, lepas tu orang nak kata, tak baik yang kata macam tu, berdosa orang tahu. Israel tu nama Nabi Yaqub. Dah, aku bukan bermaksud Nabi Yaqub, aku maksud negara Israel. Kadang-kadang lah ni pun orang kan macam-macam. Zaman terpaling Palestin ni, kan? Macam-macam teori keluar. Saya guna perkataan tu salah tak? Minta maaf tu terlepas cakap. Tapi betul juga. Keluar macam-macam teori Hamas, Syiah lah, apalah, lah. Jenuh kita nak jawab. No? Tuan-tuan mungkin tak rasa sangat kot. Kami anak muda ni, perasaan muda. Muda kan, 33 kan. Dekat media sosial ni terpapar soalan macam-macam. Akhirnya kami baru tahu Ustaz, rupanya Hamas tu Syiah no. La ilaha illallah. Siapa yang lebih sebab benda-benda ni? No. Rupanya Hamas ni depa lah punca rakyat Palestin jadi macam tu. La ilaha illallah. Hamas berjuang punya lama. No. Kenapa lah penduduk Gaza tak keluar? Israel suruh keluar. Patutnya kesianlah anak-anak kecil. Tuan-tuan, Yahudi, Zionis pernah duduk Gaza, tuan-tuan tahu. Tahun 67 dia start masuk Gaza dah selepas pada perang tu kan. Perang 67. Dia 4 tahun habis masuk Gaza. Tak tahan dia bah. 2005 dia keluar. Pasal kuat Hamas ni kuat. Rakyat Gaza pun lain macam. Bahkan orang Palestin tu sendiri kuat dah. Orang Palestin itu Quran sebut qaumun jabbarin, kaum yang jabbar, yang kahak, yang cengih, yang bengih, yang bahasa kita kata dahagi. Memang hati kering lah. Tak mudah nak goyang lah. Ya, cuma sekarang ni Israel tengah golak, dia punya kabinet dia tengah goyang. Netanyahu perlukan sokongan. Dia perlu buat sesuatu untuk rakyat dia kembali menyokong dia. Jadi sebab tu saya ingat Netanyahu ni depa takkan saya ingat macam nilah, Israel ni susah dia nak keluar, dia nak buang habis orang Palestin keluar daripada tanah Palestin sebab kalau dia buang habis dia tak boleh tunggang lepas ni. Dia nak guna poin apa? Tuan-tuan tengok sejarah kerajaan, bukan sejarah lah, geopolitik kerajaan Israel sekarang moden. Selalu jadi macam tu sejak tahun 2005 lagi. Bila depa rasa politik depa makin nak jatuh, depa pergi serang. Depa pergi buat naya dekat orang Islam dekat tepi barat. Sebab depa tahu itu boleh menarik perhatian rakyat depa untuk sokong depa balik. Sama kadang-kadang pemimpin kita pun kadang-kadang kan bila dia rasa macam nak jatuh dia sebut tentang Palestin, maka kita tahu bagusnya dia vice versa lah. Jadi sekarang Netanyahu tengah buat benda tu. Ya, tak tahulah tapi saya ingat dia tak pernah berani ni. Amerika pun sekarang ni tengah goyang ni. Kabinet dia bukan kuat sangat pun, kerajaan dia tuan tahu kan. Kalau tu nak hampir-hampir shutdown pasal Kongres tak apa nak lulus. Saya ingat tak tahulah. Dan rakyat dia pun makin sebahagian besarnya makin nampak dah lah ni tak macam dulu. Tapi kemenangan berada di pihak kita insya-Allah. Surah Al-Isra ayat 4 tuan-tuan tengok. Bagaimana Allah sebut bagaimana kaum itu akan binasa 2 kali. Akan binasa 2 kali kan. Walaupun tafsiran dia berbeza lah, tafsir berbeza. Ada orang kata yang pertama kali itu binasa sebab Raja Nebuchadnezzar. Memang betul pun 686 sebelum Masihi. Tetapi sebab ayat itu dia dikunci oleh yang menghancurkan depa itu min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah, maka ulama berbeza pendapat. Kenapa Raja Buktansar bukan hamba Allah Islam? Jadi siapakah yang menghancurkan Bani Israel peringkat awal? Maka ulama bersetuju yang pertama itu ialah para sahabat dalam perang Khaybar.
Jadi kalau pertama itu perang dalam kalangan sahabat, yang kali kedua tu siapa? Belum berlaku lagi. Sebab ayat Quran, dalam ayat Quran tersebut sebut bagaimana Allah menghimpunkan jama'atakum alfafa, ya tu saya tak apa, tapi menghimpunkan kamu secara keseluruhan, kemudian dia akan dibinasakan balik. Tak apalah, saya sambung yang ni. Baik. Maka tuan-tuan, mereka ni berada, Nabi Yaqub berada di sana. Kemudian kan berlaku, kita cerita episod sebelum ni, Nabi Yusuf kena buang, bawa ke Mesir, kemudian membesar di Mesir, jadi pemerintah di Mesir. Kau saya terlepas ni. Saya rasa saya terlepas. Tuan-tuan, tuan ingat tak? Kau Nabi Yusuf tak habis lagi. Tapi saya tanda kat sini Nabi Musa. Habis dah lah, habis. Hari tu Nabi Yunus kan. Nabi Yusuf habis dah. Ingat tak kita cerita Nabi Yusuf jadi kerajaan, kemudian Mesir selamat. Bila Mesir selamat, semualah negara-negara dunia yang tidak ada simpanan stok makanan ni, mereka mai ke Mesir. Jadi berlaku perpindahan besar-besaran Bani Israel masuk ke Mesir. Itulah sejarahnya. Bila Bani Israel masuk ke Mesir, lama-kelamaan habis dah lapis zaman Nabi Yusuf, mai lapis-lapis kemudian mereka ditindah sampai dah zaman Nabi Musa. Itu sejarah dia. Tentang kita pergi awal ni. Daripada Baitul Maqdis pindah ke Mesir, sekarang ni di Mesir. Nanti dalam tajuk yang ni lah, dia akan keluar daripada Mesir, pergi ke nak masuk ke Baitul Maqdis pula. Kita tak mau skip lagi yang tu, kita habiskan yang ni dulu. Baik. Maka bila mana Firaun mimpi tentang akan ada bayi pada Bani Israel itu yang akan menghancurkan kerajaannya, maka he need to do something. Baik. Oleh sebab itu, maka Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Baik. Maka keluarlah decree oleh Firaun, yang maksudnya kalau anak-anak Bani Israel itu lahir, yang perempuan-perempuan yang mengandung itu, maka tengok anak dia. Menurut ahli kitab bahawasanya Firaun memerintahkan membunuh setiap anak lelaki. Itu macam mana kaedah Firaun buat? Kat sini dia kata apa? Ada sebuah pasukan dibentuk oleh Firaun yang ditugaskan untuk mengintip setiap wanita-wanita Bani Israel yang mengandung. Bila ada anak-anak Bani Israel, perempuan-perempuan Bani Israel yang mengandung ni, Firaun hantar dia punya spy dia itu ikut perempuan ni sampailah hari beranak. Ikut dan menunggu sehingga kelahirannya. Jikalah wanita hamil itu melahirkan anak lelaki, maka terus dibunuhnya saat itu juga. Serta macam tu. Baik. Menurut ahli kitab bahawa Firaun memerintahkan membunuh setiap anak lelaki adalah untuk melemahkan kaum Bani Israel, sehingga mereka menyerang dan hendak merebut kekuasaannya dengan mudah dan menumpasnya. Baik. Okey. Kemudian orang akan tanya, kalau zaman Nabi Musa, semua anak lelaki Bani Israel itu dibunuh, how come masa Nabi Musa pimpin Bani Israel keluar daripada Baitul Maqdis itu, ramai saja orang lelaki muda kan? Macam mana? Okey, baik. Kat sini dia penjelasan dia. Batch Nabi Musa dan 1 tahun ke atas ke bawah tu plus minus, itu dibunuh semuanya. Lepas beberapa tahun itu, rakyat Qibti sendiri bangkit lawan Firaun, tuntut kepada Firaun agar jangan bunuh dah Bani Israel. Bukan sebab sayang Bani Israel, sebab dia berkata tak ada orang nak buat kerja. Sebab Yahudi ni, dia kan jadi hamba dekat Mesir. So, mereka lah yang nak buat kerja-kerja keras, jadi kudi, dia jadi hamba ni. Jadi kalau bekat mati habis, lagu mana? Jadi, ahli tafsir menyebutkan bahawa para penduduk Qibti pernah mengadukan kepada Firaun tentang minimalnya jumlah Bani Israel akibat penindasan dan pembunuhan anak-anak lelaki mereka. Maka mereka khawatir akan punahnya Bani Israel ini ketika yang tua-tua semua dah mati. Itu jawapan dia. Lepas pada beberapa tahun itu, maka Firaun dah tak bunuh dah. Sebab tu yang Nabi Harun punya batch ada. Batch Nabi Harun ada. So itu jawapan dia. Baik. Para ahli tafsir juga mengatakan bahawa Harun lahir semasa dah habis dah proses itu. Sedangkan Nabi Musa dilahirkan suatu era itu. Era yang nak kena bunuh tu. Okay? Sebab tu Nabi Musa tak ada yang satu bayar dengan dia. Cuma adalah orang tafsir menyebutkan Musa bin Zafar, Samiri itu sebaya dia. Cuma Samiri itu dibuang ke hutan. Itu tafsir yang panjang lah. Tapi Samiri itu sendiri dia wujud lah.
Cuma tentang tafsiran dia, dibuang ke hutan, dipelihara oleh malaikat, apa semua tu, itu satu tafsir yang pelbagai. Yang kita kena duduk betul-betul, kena saring satu. Tapi dia as individu tu dia memang wujud lah, Musa bin Zafar itu. Ya, sampai tahap dia yang buat lembu, patung lembu tu kan, yang boleh bunyi suara tu. Akhirnya Nabi Musa marah dia, halau dia keluar. Kan kata kepada dia, hang keluarlah hang daripada sini. Hang tak boleh cakap apa melainkan la misas, melainkan don't touch me. Tu saja dia boleh cakap kan. Nanti kita akan sampai ke bab tu. Okey, baik. Maka setelah melahirkan anaknya ni, mak Nabi Musa lah, ya, dia masih sempat menyusukan Nabi Musa. Setelah keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, maka dia meletakkan anaknya itu ke dalam peti yang sudah disediakan. Kemudian dia menghanyutkannya ke laut. Ya. Tetapi dia masih tetap mengendalikan hujung tali peti itu. Ya, setelah dia yakin para tentera Firaun telah pergi, maka dia kembali menarik. Maka mak Nabi Musa, lepas melahirkan Nabi Musa, dia letak Nabi Musa dalam peti, dia tutup dan dia hanyutkan dekat Sungai Nil. Dalam tafsir, dalam syarah ni kata, rumah mak Nabi Musa berdekatan dengan Sungai Nil lah. So bila para penguasa ni main cek, dia punya CIA dia main cek, maka dia lepas peti tu pergi. Tapi dia pegang tali. So bila peti tu hanyut, pergi lagi bila tentera tu cari tak ada baby rupanya. Maka dia tarik. Lepas dia keluar, dia tarik balik dan dia menyusukan. Itulah berlalu beberapa hari dalam kehidupan awal Nabi Musa. Mak dia terpaksa buat macam tu. Sehingga kalau Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kepada ibu Nabi Musa, kami ilhamkan kepada Ummi Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula kamu bersedih hati. Kerana sesungguhnya kami akan mengembalikan ia kepada kamu. Dan menjadikan ia salah seorang daripada para rasul. Maka dipungutkanlah dia oleh keluarga Firaun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Quran sebut. Macam mana ni? Kata Ibnu Katsir, sebahagian ulama mengatakan, sebahagian ulama Zahiri macam Ibnu Hazm Al-Andalusi semua ni mengatakan, mak Nabi Musa tu Nabi. Tetapi majoriti kata tak, itu bukan wahyu nubuah, tapi itu ilham, rusydah yang Allah boleh berikan kepada siapa pun di sudut ilham, di sudut lintasan hati dan sebagainya. Dia bukan wahyu nubuah, iaitu wahyu yang untuk menjadi Nabi, tidak. Baik. Tuan tahu kan beza Nabi dengan Rasul? Nabi dia dapat wahyu untuk diri sendiri, Rasul dapat wahyu untuk diri sendiri dan juga disampaikan kepada orang lain. Baik. Maka penyebutan wahyu itu bukanlah wahyu kenabian. Ya? Seperti mana yang difahami oleh ulama-ulama seperti Ibn Hazm dan lain-lain, dia kata. Baik. Baik. Ni sedap ni. Sudah dengar? Ayat ni. Ayat ni boleh cetus pergaduhan. Dah. Ibnu Katsir dia kata, sebahagian ahlul kalam mengatakan wahyu itu ialah wahyu kenabian. Okey. Ibnu Hazm Al-Andalusi ni Zahiri, dan sebahagian ahlul kalam mengatakan wahyu yang mak Nabi Musa dapat tu wahyu nubuah. Tetapi Ibnu Katsir counter kat sini, yang lebih benar ialah pendapat seperti mana ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti mana yang diceritakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Nampak? Dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari walaupun orang label sebahagian ahlul kalam, tapi Imam Abu Hasan Asy'ari memberikan pendapat yang benar, mengatakan wahyu itu bukan nubuah tapi ilham. Jadi di sini kita nampak sisi profesional Ibnu Katsir. Yang benar maka dia benar, siapapun dia. Dia salah maka dia salah, siapapun dia. Kadang-kadang orang itu geng kita, dia salah. Tapi kita sentiasa menafsirkan ayat dia untuk membenarkan dia. Kadang-kadang orang itu musuh kita, dia benar. Tapi kita sentiasa mencari juga satu dua salah-salah baris, salah titik kat mana-mana untuk menyalahkan dia. Itu sikap yang tidak profesional, yang akhirnya menyebabkan kerugian kepada dunia dakwah kita sebenarnya. Saya tak maulah lah yang mana, tapi macam ada satu dua isu yang terdekat baru-baru ni lah, tak maulah sentuh yang tu. Serahkan kepada orang alim. Baik. Asy-Syuhali mengatakan bahawa mak Nabi Musa itu bernama Ayaraha. Okay. Tetapi ada juga pendapat mengatakan namanya Ayazikhat. Tak apalah, itu nama sahaja. Okay. Maknanya di sini ialah mak Nabi Musa diberi petunjuk dan dibimbing rusydah yang saya kata tadi itu. Selesai. Baik. Okey. Para ahli tafsir menyebutkan bahawa perempuan yang memungut Musa dari laut dalam peti yang tertutup
namun mereka tidak berani membukanya. Itu para pekerjaan Firaun. Ya. Sehinggalah mereka meletakkannya di hadapan isteri Firaun yang bernama Asiyah bin Muzahim. Nah, bini Firaun nama Asiyah. Dan Asiyah ini Allah sebut dalam Quran merupakan perempuan yang Allah sayang. Antara perempuan yang Allah sayang siapa yang Allah sebut dalam Quran surah Maryam? Asiyah dan juga Maryam. Ya. Baik. Jadi bila isteri Firaun buka, ya. Okey. Okay, adapun mengenai pujian dan sanjungan terhadap Asiyah akan dikemukakan dalam perbahasan seterusnya. Okay. Pada hari kiamat kelak, kedua-duanya termasuk orang-orang yang mulia lah. Asiyah, Maryam, antara yang Allah sayang. Baik. Ketika Asiyah membuka peti tersebut dan menyingkap tabirnya, dia melihat wajah anak yang tidak lain adalah Musa. Terlihat cerah, memancarkan cahaya kenabian dan keagungan. Pada saat melihatnya, dia sangat menyukainya dan mencintainya. Dia tengok saja, ini dikatakan cinta pandang pertama. Buka-buka peti, tengok saja wajah Nabi Musa yang baby itu, terus jatuh sayang. Terus jatuh sayang. Lantas dia membawanya kepada Firaun dan Firaun bertanya, siapakah anak ini? Bahkan Firaun menyuruh agar disembelihkan anak itu. Maka Asiyah mencegah dan memintanya agar tidak membunuh anak itu. Seraya berkata, inilah anak yang menjadi penyejuk mata hati bagiku dan bagi kamu. Maka tuan-tuan tengok Allah buat. Firaun nak bunuh semua Bani Israel yang laki ni sebab takut menjadi ancaman kepada negara dia. Akhirnya Allah takdirkan, ironi dia akhirnya, ancaman tu dia sendiri buhlah rumah dia. Yang dia takut ancaman tu dekat luar, akhirnya ancaman tu duduk dalam rumah dia. Ini juga perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak tahu, tuan-tuan. Yang sedang berlaku dalam realiti moden sekarang ni pun kita tak tahu ni apa hikmah di penghujungnya. Tapi ala kulli hal, keyakinan kita bahawasanya kita pasti akan menang. Kita pasti akan menang. Saya takut saya silap rujukan ayat tadi. Saya nak sebut ayat tu yang kita akan menang tu. Dia tak bagi bersyarat. Ni. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tafsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Itu. Kemudian dalam ayat ni kata Allah, mereka akan buat kebinasaan 2 kali dan Allah akan hantar balasan kepada mereka. Fa iza jaa wa'du aulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana. Saya kata tadi tu. Ba'asna 'alaikum ibadan lana uliya ba'sin syadidin fajasu khilalan diyar wa kana wa'dan maf'ula. Untuk pertama kali mereka buat kerosakan itu, Allah dah hantar dah. Min ibadillah. Para hamba Allah yang menghancurkan mereka. Para hamba Allah yang sikap macam mana ni? Uli ba'sin syadidin. Yang kerah, yang kahak, yang kuat. Fajasu khilalad diyara. Yang memusnahkan habis rumah-rumah mereka semua. Baik. Kata Allah, wa kana wa'dan maf'ula. Dan janji itu Allah dah buat dah. Jadi Syekh Mutawali kata, kenapa orang Islam tak menang-menang lagi lawan Israel zaman dia dulu? Sebab satu karakteristik ibadullah tu kita tak capai level tu lagi. Sebab tu sebelum kita lawan, kita menang sat kena balik. Kita tak berjaya nak khilalan diyara, tak boleh musnahkan habis. Tetapi kata Syekh Mutawali Sya'rawi ni, katakanlah kita dah capai attain certain level ibadullah tu, bagi para pejuang kita akan mengulangi semula kejayaan para ibadullah dahulu. Baik. Kita faham dekat tu, maksudnya sekarang ni sebab itulah antara pengasas Hamas, Syekh Ahmad Yasin Asy-Syahid, Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi Asy-Syahid, Syekh Taha Syahid, Ibrahim Wizuri Syahid juga lah. Tapi dah meninggal. Ibrahim Wizuri antara tokohnya.
Syekh Salah Sa'adah, ni semua tokoh-tokoh Hamas ni, semua Ahlussunnah wal Jamaah. Tak tahu mereka mana jadi Syiah ni. Semua tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ni tuan-tuan berjuang. Peringkat awalnya Hamas ni dia tertubuh tahun 87. Tetapi pergerakan itu telah bermula tahun 65 lagi. Di saat lepas PLO, Fatah ditubuhkan. Fatah pun juga main daripada cabang yang sama, cawangan Ikhwan. Bila Fatah makin lama, kita nampak makin dia pergi ke arah diplomasi, dia pergi ke arah ni, maka Hamas masa tu dia tidak ambil pendekatan untuk terus establish as Hamas. Even Hamas pun bila masuk pilihan raya, dia tak pakai nama Hamas. Hamas masuk pilihan raya, dia pakai nama Parti Islah kan. Al-Islahu wa apa dah? Parti Pembaharuan dan ada dua perkataan, pembaharuan dan kemerdekaan. Islah wa apa dah? Jadi saya cek balik. Tak main dah. Tapi Hamas tak pakai nama Hamas, Allah tak keluar. Tak apalah. Ala kulihal Hamas peringkat awal dia tu zaman-zaman Syekh Ahmad Yasin pun semua ni, depa memulakan dengan tarbiyah. Yang tu. Dia panggil gerakan masjid tahun 65 tahun 67. Depa pergi rekrut anak muda yang duk main bola, yang duk main futsal, yang duk main takraw, apa semua ni panggil main masjid, main usrah, main dakwah, buat modul apa semua tu. Depa tak pergi setengah gerakan lagi. Lama tuan-tuan, puluhan tahun fasa tarbiyah ni. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana gerakan yang dia ada base yang kukuh dengan modul pentarbiahan, insya-Allah lah dia selalunya dia akan kekal lama. Saya minta maaf kalau saya berbeza. Tapi antaranya arkam. Salah bermutu ikut itu terpulang lah. Kalau kerajaan kata salah, salah lah. Kalau dia sesat lah. Saya bukan nak cakap tentang sesat tak sesat tu. Saya cakap, bila mereka ada base tarbiyah tu, lama tuan-tuan mereka kekal. Walaupun kadang-kadang orang tu dah keluar pada arkam pun, kecintaan dia ada lagi. Di situ. Pasal dia ada base yang kuat. Foundation yang kuat. Maaf sebut. Orang PAH juga begitu. Mereka ada tarbiyah yang kuat dulu. Sekarang ada tak tarbiyah PAH macam dulu, tamrin apa semua tu. Mungkin ada juga lah kot. Cuma sekarang ni ahli PAH ramai. So dia tak ada lah sampai setahap dulu. Dulu ni dia lagi kemah. Ada naqib dia, ada kemah lagi lah dulu kan. Ada modul dia. Sekarang pun sepatutnya ada. Cuma sekarang ni ramai ahli-ahli baru yang masuk tak melalui jalan itu. So menelbitkan watak yang berbagai dalam PAS. Tapi ala kulihal PAS ada modul itu. Modul yang dikatakan modul pengkaderan itu. Ada usrah dia, ada sebagainya. Kitab-kitab Fatihakan semua dibacakan, kan? Maka menyebabkan mereka ini setia kepada perjuangan dan mereka ini kukuh, terpasok kukuh. Dia tak mudah nak keluar, tak mudah goyah, ya. Itu yang diperkasakan oleh Hamas ketika itu. Kuatkan pentarbiahan dulu. Dan itu juga yang diperjuangkan oleh tuan-tuan guru pondok dulu. Bagi kuat pentarbiahan dulu. Ya, baik. Hamas buat. Pasal tu kesetiaan kepada Hamas sekarang ni tak diragui. Pening kepala Israel macam mana nak cari orang yang boleh keluar daripada Hamas berpaling tak ada. Tak ada. Sampai saya ingat dulu saya baca dalam buku Dr. Mazli Malik tentang krisis Hamas tu kan. Buku lama terbitan DBP. Dia pun interview Menteri Pertahanan Israel. Menteri Pertahanan Israel pada tahun 2006 mengatakan, kami pun tak faham dengan Hamas ni. Seolah-olah Hamas melahirkan bangsa Palestin yang baru. Seolah-olah Hamas melahirkan spesies Palestin yang baru, dia kata. Pelik. Kesetiaan dia dan sebagainya ni. Dia pada satu modul pentarbiahan. Sebab tu apa pun bagi saya adalah perjuangan kita kot mana pun, kita kena ada foundation yang kuat, iaitu tarbiyah. Tarbiyah dulu. Kita tak boleh main toy-toy, kita nak boleh lah enforcement of law tu boleh. Tapi dia akan goyah cepat. Minta maaf sebut, macam pelaksanaan hukum-hukum hudud dan sebagainya, bila ada sebuah negara dia nak pi benda tu secara populis, tentang dengan marah saya kita kritikal sikit bila dia pi benda tu secara populis, dia tak boleh tahan lama. Seperti yang berlaku di Nigeria dan sebagainya negara Islam yang akhirnya orang akan persoalkan, dia jadi backfire kepada Islam balik, akhirnya dia runtuh, dia collapse, dan benda tu akan jadi fitnah kepada Islam balik. Sedangkan pelaksanaan hudud itu indah sepatutnya. Tapi bila mana kita nak pergi ke situ, kita pergi dengan cara emosi, dengan cara siapa tolak kafir, aku tak peduli, aku nak. Maka akhirnya bila dia berjaya buat pun, dia akan fragile. Sebab itulah peringkat awal ialah pentarbiahan. Ni di kita di Malaysia pun, tarbiah dulu bagi anak-anak kita faham apa tarbiah tu kuat. Itu insya-Allah dia bila kita pergi ke next step, kita tak boleh, kita tak goyah.
Ya, itu yang Hamas buat. Sebab tu tuan-tuan, bila modul Hamas itu kuat, ya, tuan-tuan tengok tuan-tuan dalam perjuangan di Polis serta sikit tu, bagaimana apa nama ni, warrior peringkat awal Hamas tu nama dia Yahya Ayyash Syahid. Yahya Ayyash ni sampai tahap dia pun pening kepala nak buat guna kat dia ni. Tuan-tuan, tak akhirnya yang mengkhianati Yahya Ayyash bukan Hamas pun, orang Palestin biasa. Dan not even his friend pun. Bapa saudara kepada kawannya, Kamel nama dia. Kamel ni lah yang mengkhianati Yahya Ayyash. Sebab Yahya Ayyash ada seorang kawan nama Osama, yang mana Yahya Ayyash ni selalu akan pinjam phone Osama ni untuk call member-member dia beradik, keluarga dan sebagainya. Jadi Kamel ni ambil kesempatan pakat dengan Israel, minta kewarganegaraan Israel dan juga minta allowance yang sangat banyak untuk dia mengkhianati Yahya Ayyash. Maka akhirnya pada tahun 1996, Yahya Ayyash dibom dengan bom telefon bimbit yang dibuat oleh Israel. Phone tu phone Kamel tu. Orang tak nafikan sejarah ini. Ini bukan, ini fakta sejarahnya. Yahya Ayyash dibunuh dengan apa nama ni, dia sebagai apa? Phone bombing, bom dari dekat telefon bimbit. Ya. Lepas tu Syekh Salah Saadah naik ganti dia. Pun power juga. Ya. Naik sampai dah akhirnya kena tembak oleh jet Israel tahun 2002. Meninggal Syekh Salah Saadah. Ya. Lepas tu tak pernah hilang para pejuang Hamas dan Qassam. Syekh Ahmad Yasin dibunuh tahun 2004. Syekh Dr. Abdul Aziz Rantisi dibunuh 2004. Dr. Abdul Aziz Rantisi tuan-tuan kena buang daerah, kena buang negara. Lepas dia pun tak tahan dengan dia dah. Ucapan dia, perjuangan dia semua. Maka bila dia dibuang ke luar negara, satu dunia ada kempen untuk Palestin dan Hamas dan Qassam. Akhirnya perintah untuk buang Dr. Abdul Aziz Rantisi tu ditarik balik. Pasal keingat nak tak dekat luar agar tak kacau kita, lagi kacau. Tuan-tuan, right after perintah tu dia tarik balik, terus dia ada Aziz Rantisi balik ke Palestin. Dia tak takut. Dia tak lari. Berbeza dengan pemimpin-pemimpin Israel. Ni baru serangan baru-baru ni, serangan sebelumnya berapa ramai bekas-bekas pemimpin Israel lari. Ehud Barak macam tu lari tuan-tuan. Lari kalau hampa sayang sungguh tanah ni pasal hampa lari. Pasal dia pun bukan lahir di situ. Bahkan saya Netanyahu pun bukan lahir di situ, lahir di luar. Yang hak baru-baru ni mungkin lah. Tapi hak zaman Perdana Menteri ni tak lahir di situ, semua lahir di luar. Lari. Pertama sebut Yasir Arafat juga duduk di luar. Selepas Oslo tu 93 baru dia balik. Tapi dia berjuang. Kita tak merendahkan dia berjuang juga. Baik. Lepas dia buat Israel buat perangai macam tu kata Allah, ni Allah sebut siap-siap ni. Ada orang katakan yang berlaku dekat Hamas, dekat Palestin ni adalah scripted. Ni skrip dia ni, Quran. Kata Allah, mereka akan buat kebinasaan, Allah akan hantar min ibadina. Hamba kami yang akan menghancurkan khilal dia sampai habis rumah-rumah orang Israel ni habis, hancur. Summa radadna lakum karrata alaihim. Kemudian Allah akan jadikan Bani Israel ni buat pula perangai kali kedua. Buat pula. Wa amdadnakum bi amwalin wa bani wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian Allah jadikan mereka pula menguasai kita. Harta benda mereka bertambah. Itu yang mereka kaya lah ni tu. Nampak tak skrip dia? Mereka jadi kelompok yang besar, harta benda banyak. Okay? Baik. Kemudian faiza jaa wa'dul akhirah liyassu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Saya ulanglah. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyassu wujuhakum liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Dan mereka akan buat kebinasaan pula, kacau pula, mereka jadi kaya, mereka kontrol kita dan akan datang janji Allah. Kan Allah kata marratain, 2 kali kita akan beat mereka. Kali kedua, wa'dul akhirah. Kali yang akhir, yang kali kedua. Kali pertama dah lepas dah. Tadi Allah sebut dalam Quran surah ayat 4 tadi tu dah berlaku dah. Yang kali kedua Allah tu bila datang janji Allah tersebut, kebinasaan kedua mereka, Allah akan jadikan kita membinasakan mereka dan waliyadkhulu masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan kita akan membinasakan mereka
dan kita akan masuk ke dalam masjid tersebut, Masjid Al-Aqsa, dalam keadaan yang bersemangat, dalam keadaan yang gilang gemilang, bukan masuk takut-takut, bukan masuk dalam keadaan kita binasakan mereka, habis teriak, habis Bani Israel mati, kita akan masuk dengan steady. Kama dakhaluhu awwala marrah, seperti mana kita masuk dulu, ingat tak? Sayyidina Umar bawa masuk Islam 371 masih masuk Masjid Al-Aqsa, depa ni orang Kristian bagi kunci nah. Ambil, kita masuk dengan gah. Yang tu kita akan masuk semula dengan gah. Ibu sekarang pun kita duduk, cuma depa kontrol. Sekarang kita Masjid Al-Aqsa tu bawah Yayasan Al-Aqsa Kerajaan Jordan. Tapi depa cabul juga perjanjian itu. Sepatutnya depa tak boleh cabul perjanjian tu. Itu wilayah kita dan itu adalah bawah kuasa Raja Jordan, tapi depa kacau juga. Tapi kelak kita akan menang dan kita akan masuk dalam keadaan yang gah. Kita baca sejarah Al-Uhdah Umariyah ataupun The Covenant of Umar. Bagaimana bila Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis zaman itu, padri-padri Kristian menyerahkan kunci kota Baitul Maqdis dan they ask for an assurance from Umar. Dia meminta satu jaminan daripada Sayyidina Umar. List of dia punya demand kepada Sayyidina Umar ada banyaklah. Dan Sayyidina Umar berikan assurance itu, jaminan itu. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, dalam jaminan itu antaranya mereka minta kepada Sayyidina Umar, mereka tak mau duduk sekali dengan orang Yahudi. Orang Kristian tak mau duduk dengan orang Yahudi. Minta ke Sayyidina Umar, kami tak mau duduk dengan orang Yahudi. Di Ilyak itulah. Saya tak okey. Itu yang berlaku. Dan bila datang janji Allah, kita akan menguasainya semula. Dan kata ulama, bila akan berlakunya? Bila tentera itu mencapai status yang kata ibadullah, yang seperti mana pasukan yang pertama dulu tu. Sebab itulah Hamas dia nampak benda ni. Sebab itulah dia buat tarbiyah, yang nak masuk Al-Qasam ni kena semayang subuh jemaah tak tinggal, kena hafal Quran 30 juzuk. Banyak kan? Jadi sebab dia beriman kepada ayat-ayat ini. No? Itu cerita dia. Hilang saya tanda tadi mana. Dan bunyi. Nampak dah flow dia, no? Boleh. Saya ingat saya tak mau cerita, saya nak ikut flow terskip juga, tak sabar. Tapi begitu. Kalau orang tanya kita akan menang. Kita akan menang. Surah Al-A'raf ayat 167 kata Allah, Bani Israel ini la yub'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Allah akan hantar kepada mereka ni kebinasaan demi kebinasaan demi kebinasaan sampai hari kiamat. Mereka akan binasa. Su'ul azab kata Allah ayat tersebut. Mereka akan binasa. Tunggulah. Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Kita akan menang. Tunggu. Mereka goyang tuan-tuan. Kenapa saya kata mereka goyang? Geram lah jadi ceramah politik ni. Kenapa saya kata kita akan menang? Tuan-tuan, memang dalam hati mereka takut ke orang Palestin. Wallahi, mereka takut ke orang Palestin. Hati mereka. Even Palestin tak bangun dekat senjata pun, mereka dah memang takut kepada orang Palestin. Itu dah memang ada dalam hati mereka. Tak apa, macam ceramah pah malam semangat. Buktinya tuan-tuan, bila mana ini duduk dalam jati depa dah. Depa memang takut kepada orang Palestin. Seperti mana kena tak analogi ni? Dajjal dia tengok Nabi Isa, dia tengok tu dia cayak dah. Dia takut dah. Dia gitu. Saya tak adalah kata orang Palestin tu Nabi Isa, contoh nak kata takut tu. Maksudnya dia jumpa dia punya ruah dia. Baik. Apa bukti dia? Ini duduk dalam jati Bani Israel. Sebab apa? Bila mana Nabi Musa kata kepada mereka, jomlah masuk Baitul Maqdis, yang mana kataballahu lakum, yang Allah tetapkan kepada kamu. Mereka kata apa? Fiha qaumun jabbarin. Dalam itu ada kaum yang jabbar. Kami tak mahu, kami tak berani. Lan nudkhilaha abadah. Kami tak mau masuk selama-lamanya. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Hampilah berjuang dengan Tuhan. Mereka takut nak berhadapan dengan orang Palestin. Even though masa tu kaum Filistia yang kata Kanaan, yang kata Jabbar itu belum Islam pun. Apatah lagi sekarang bila kaum itu telah Islam, telah berasimilasi dengan Arab, dan Filistia itu peluk Islam dan menjadi Arab Islam yang baik. Apatah lagi tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok video makcik-makcik tua orang Islam Palestin boleh tolak dengan tongkat dan tentera Israel lari depa. Dengan budak-budak pegang batu, depa pegang senapang, depa tuang. Pasal Allah berikan kekuatan itu tuan-tuan. Sebab itu apa bukti yang lain? Syekh Ahmad Yasin, seorang tua yang duduk atas kursi roda, lumpuh dia.
Israel nak bunuh dia, Israel perlu perancangan yang cukup lama. Nak bunuh dia, Israel tunggu waktu subuh, tak ada orang. Nak bunuh pula, duduk atas helikopter punya penakut. Tembak curi-curi waktu subuh, bom curi-curi, lari. Nak bunuh seorang orang tua atas kursi roda. Kata Syekh Ahmad Yasin, nak bunuh aku tak payah hantar orang ramai-ramai, susah-susah tolak aku jatuh, aku dah jatuh dah. Aku tak boleh bangun. Aku tak boleh lari, kata Syekh Ahmad Yasin, kaki aku tak boleh jalan. Apa yang susah lah. Tapi mereka takut nak main. Allah campakkan rasa gerun dalam hati mereka tu terhadap orang Palestin. Sejak dulu lagi. Benda ni memang ada dalam jiwa mereka. Ya? Sebab itu Allah pilih bangsa itu. Dan kita pun janganlah beralasan sebab Allah pilih mereka, kita tak payah berjuang. Kita juga bantu. Di sudut kesihatan, di sudut kebajikan. Dan kalau ada ruang untuk kita pergi, mungkin kelak para Menteri Pertahanan negara Islam bersatu, kita kampi. Ya? Kena set dalam hati kita macam tu. Ya? Man sa'alallaha syahadah bisidqin, barang siapa minta kepada Allah untuk mati syahid dengan penuh semangat, ya, a'adallahu lahu manazil syahadah, Allah akan bawa dia pada kedudukan syuhada in mitta ala firasyih, walaupun dia mati atas kati dia. Kita set dalam hati, aku nak berjuang, nak mati syahid, ya? Tak dapat pun tak apa, tapi set sungguh-sungguh. Jadi kita pergi. Jadi kita pergi. Tapi janganlah kita pergi sendiri, suka hati pergi redah. Tak boleh, pasal dia akan jadi backfire kepada dia jadi itu. Tapi jangan pakaikan sifir itu untuk Palestin. Palestin lain cerita. Sebab Palestin law dah tak apply dah. Israel dah langgar dah law. Nah, kenapa kita nak ikut law lagi? Kenapa Hamas pergi? Dah lah Israel pun tak ikut law. Untuk kita ni lain sikit lah. Bukan saya nak kata law kita jangan pergi, tapi dia satu benda panjang lah. Cerita aku tu kalau anak-anak muda dia marah kita kan. Takut apa? Redah api. Redah api. Bukan lagu tu. Tapi di Israel, di Palestin dia bukan begitu. Pasal Israel tak ikut law pun. Sebab, nak cerita tu. Masa Nabi Musa. Cerita lah. Tuan-tuan, masa pengumuman British keluar daripada tanah Palestin tahun 47. Ingat saya Mei 47 ke November 47. Tapi tahun 47. Sebaik saja resolusi 181 tu kan umum kan. Sebab British masuk Palestin sebagai pemegang kuasa, pemegang amanah adalah bermula tahun 17 selepas Balfour Deklarasi. Tahun 47 selepas pengisytiharan itu, resolusi itu depa keluar. Israel nak mai pula secara rasmi, sebelum tu dah main berlambak dah. Tapi yang main secara nakbah ni tahun 48 kan, 15 Mei. Jadi tempoh antara British keluar dengan Israel nak tertubuh ni, tempoh itu tempoh yang kita cukup kuat sebenarnya. Israel dah sakit kepala masa tu. Israel masa tu pula berpecah. Depa ada something depa yang berpecah, tidak ada satu koordinasi. Depa ada Irgun, ada Haganah, ada Lehi, ada Palmash. Ini antara something militan Yahudi. IDF belum ada. Islam pun masa tu kita tak ada juga, tapi kita main mujahidin yang merata dunia main. Masa tu General Qadir Husaini, adik kepada Imam Masjid Al-Aqsa, Amir Husaini, pimpin kita. General Fauzi Qauji, pemimpin ALA, Arabic Legion Army, pimpin kita. Kita disokong oleh 2 orang pegawai British yang pakar bom. Madison dengan apa nama satu dia baru ni? Eric Brown, Paul Brown. 2 orang ni buat bom, sakit kepala orang Israel tu kan. Tapi akhirnya British buat keputusan agar panggil negara-negara Arab dengan tentera rasmi masuk, berlaku gencatan senjata. Sempat untuk David Ben Gurion masa tu dia satukan semua militan Yahudi ni buat IDF. Pada asalnya Yahudi berpecah sebab masing-masing on their own. Masing-masing militan Yahudi ni depa nak fight bagi siapa yang nak jadi Perdana Menteri pertama Israel. Depa berpecah. Sampai berlaku fight teruk lah sama-sama mereka. Akhirnya mereka bersatu membentuk IDF. Dan 48 berlaku gencatan senjata pertama dengan Mesir, kemudian dengan Syria, maka akhirnya ditinggalkan. Itu yang berlaku. 822 orang. Balik yang ni balik. Baik. Cuba kita akan sampai juga yang tu nanti. Kelak saya akan sampai juga kot. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya emosi sikit. Seminggu 2 ni cerita pasal tu. Cerita bila kan. Baik. Maka tuan-tuan, bila mana mak Nabi Musa jauh, patah balik mak Nabi Musa. Jadi Allah ilhamkan kepada mak Nabi Musa agar menghanyutkan Nabi Musa. Kemudian bila
Nabi Musa pun dihanyutkan, jumpa dekat Asyah. Asyah ni sedap nama tuan-tuan. Wanita yang disayangi Allah. Tuan-tuan dapat anak esok bernama Asyah. Bernama Asyah. Baik. Maka bila jadi macam tu, Firaun pun terpaksa setujulah bila Asyah minta anak belah. Tetapi Allah takdirkan agar, tuan tengok cantik. Saya nak tutup dengan ini, saya nak landing dengan yang ni. Cantik lah tuan-tuan, cantik. Bagaimana Allah buat? Nabi Musa sedih. Kenapa lah aku terpaksa berpisah dengan anak aku, kena hanyutkan dia. Mak orang lain pun tengok Nabi Musa sayang, apatah lagi mak sendiri. Tapi Allah takdirkan, relakan dia pergi sebentar. Kerana ada kisah yang lebih menarik akan aku takdirkan kepada kamu selepas ni. Tuan-tuan pun begitulah tuan-tuan dalam hidup ni. Ada benda yang kita kena relakan dia pergi sebentar. Kerana ada sesuatu perancangan yang terbaik yang Allah akan takdirkan kepada tuan-tuan lepas ni. Relakan kepergian itu. Jangan ditangisi. Ada sebab dia pi. Pi. Mula-mula kita duk tarik tali. Macam mak Nabi Musa buat kan. Kata Allah biarkan dia pi. Aku akan aturkan kesudahan yang lebih indah dengan kepergian dia itu. Apa kesudahan dia? Bila mak Nabi Musa relakan dia pergi dengan tawakal tu ala Allah, Allah akan menguruskannya. Allah takdirkan Firaun yang bela dia, Nabi Musa tu. Asyah lah, tapi Firaun lah kan. Kemudian masa Nabi Musa dibawa itu, disusukan, Nabi Musa tak mau menyusu dengan siapa pun. Dalam Quran kata, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa dari segala permasalahan dunia kecuali Musa saja. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Allah jadikan mak Nabi Musa pada masa tu kegelisahan dia kepada dunia hilang. Fokus kegelisahan dia cuma satu je. What will happen to my son? Apa akan jadi kepada anak aku? Baik. Susah hati fikiran. Maka susah hati. Tapi bila dia yakin dengan janji Allah, biarlah dia relakan. Bila Allah ilhamkan kepada dia, okey, dia relakan. Bila Nabi Musa dibelah di istana, baby lah, panggillah penyusu yang mahir, profesional, grade tinggi ni. Semua nak menyusu. Nabi Musa tak mau. Menyusu Nabi Musa tak mau. Sampai teriak, makan tak mau, minum tak mau. At the same time, mak Nabi Musa minta anak dia yang sulung, perempuan, untuk ikut apa jadi kat baby tu. Maka kakak Nabi Musa ni tahu cerita yang Nabi Musa tak mau menyusu. Dalam sebahagian tafsir kata kakak tadi pun ada kenal lah dengan pekerja-pekerja Firaun ni juga, orang kampung juga. Maka kakak Nabi Musa kata ada satu perkampungan, ada satu rumah ni yang keluarga tu, saya ingat dia boleh menyusu. Maka dia kata, kami siapa pun budak dia tak mau menyusu, semua dia pilih macam-macam nak tawarkan nak menyusu. Saya tak baca, minta maaf pasal bahasa ni agak macam tak tapih sikit. Dan bila dalam perenggan ni yang tulis tentang tak menyusu tu, ada perkataan yang saya ingat saya tak mau baca lah. Tapi maksud saya dalam bahasa yang lebih sopan lah. Bukan saya bermaksud bahasa yang tak sopan. Untuk saya kuliah saya tak boleh baca lah yang ni, istilah yang digunakan tu. Jadi saya terjemah bahasa kita lah, lebih sopan. Dia tak mau. Maka bila jadi macam tu, kakak Nabi Musa kata ada rumah makcik ni sekian-sekian kampung ni, boleh kot try. Maka mereka pun pergi. Bila mereka pergi tuan-tuan, kata Ibnu Abbas, yang mengatakan itu tidak lain adalah keluarga Nabi Musa sendiri, kakak. Jadi ini kita saudaranya. Baik. Maka sampailah ke rumah mak Nabi Musa. Ketika mereka sedang berdiri di satu tempat dan mengendong Musa sementara orang-orang mengelilinginya, tiba-tiba saudara Musa yang ditugaskan oleh ibunya untuk mengawasi adiknya itu melihatnya, tetapi dia tidak memperlihatkan kalau sebenarnya dia mengenali anak itu. Dia buat tak kenal lah. Dia buat tak kenal itu. Oh, baby tak mau menyusu ke? Tak apa ni, ada satu rumah ni, dia memang menyusu ni, baby mau lah. Macam tu lah. Lalu dia bawanya pergi. Ni saya tak baca yang ni lah. Dibawa dia pergi rumah mak Nabi Musa. Lalu ibu Musa pun terus mengambilnya. Dan, saya tak baca itu. Ambil dan menyusukannya. Terus Nabi Musa mau menyusu. Dah lah mau menyusu, tak teriak dah. Tak ada lah mak Nabi Musa ambil ni pintu macam Al-Baq kan, tak lah. Dia ambil menyusu. Menyusu kemudian makan dan gelak.
Terus Asyah meminta wanita itu mak Nabi Musa, agar kiranya datanglah tinggal bersama dengannya. Kalau macam ni, jomlah kau duduk dengan saya. Kau musuh dia. Tapi mak Nabi Musa menolaknya. Dengan alasan dia masih lagi mempunyai suami dan anak-anak yang lain yang dia tak boleh tinggalkan. Maka apa yang berlaku? Asyah pun buat satu keputusan agar tak apalah lah ni macam ni lah. Anak saya ni, Musa, baby ni duduk dengan kau saat, hujung minggu balik main rumah saya. Macam kan mak, usang menyanggut kan. Undang-undang dalam negeri ni kena yang bikin, kena beli ubah mak tu lah. Kan? Jadi, Asyah kata, tak apalah kak, balik rumah kak, hujung minggu balik istana. Jadi Allah mengembalikan Musa kepada ibunya semula. Apa yang saya kata menarik tadi tu? Tuan-tuan, benda yang sama. Apa yang mak Nabi Musa mau? Dia nak anak dia. Dia dapat tak at the end? Dia dapat. Dia nak menyusukan anak dia. Dia dapat tak? Dia dapat. Tapi apa beza dia dengan perancangan Allah ni? Dahulunya dia menyusukan anak dia kosong. Kali ini dia menyusukan anak dia, dia dapat duit. Asyah bagi segala kelebihan pangkat-pangkat Mesir, duit allowance, bonus 2,000 bulan 2 tuan-tuan. Dapat duit kepada mak Nabi Musa hanya dengan dia menyusukan anak dia sendiri. Itu takdir Allah yang indah. Tapi kita kadang-kadang kita tak nampak. Kita merasakan kita boleh control our future, sedangkan itu milik Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita boleh control masa depan kita. Kita susah hati fikir. Serah pada Allah. Duduk. Tengok bagaimana Allah aturkan kehidupan kita. Di samping kita berdoa dan berusaha. Keajaiban akan berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan. Bila kita sedar diri kita bahawasanya kita bukan memiliki tubuh badan ini. Kita bukan memiliki kehidupan kita ini. Kita serahkan kembali kepada Tuannya semula. Dan lihatlah bagaimana Tuannya mengaturkan hidup kita dengan baik, tuan-tuan. Kita sekadar pemegang amanah saja. Tuan-tuan, bila mak Nabi Musa faham hakikat itu, dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Lihat bagaimana Allah kembalikan anak dia ke pangkuan dia semula. Dia masih lagi boleh bermain dengan anak dia. Dia masih lagi boleh menyusui anaknya. Tapi kali ini dua kejayaan Allah beri. Yang pertama, dia boleh duduk di rumah menyusu anak, dapat duit. Boleh sara keluarga dia. Yang kedua, anaknya itu berjaya dihantar masuk ke penempatan musuh. Ke istana-istana musuh. Dan kata Asyah, saya terlepas tadi. Bila mana Asyah minta kepada Firaun nak bawa juga baby ni masuk istana. Firaun tak bagi. Kata Asyah apa? Mudah-mudahan bayi ini dapat jadi manfaat kepada aku. Kata ulama, apa manfaat kepada Asyah? Dia selamat di dunia dan di akhirat. Dia beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi, maka dia mengikut Nabi Musa, percaya kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah, maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah harapan Asyah. Mudah-mudahan budak ni jadi manfaat kepada aku dan jadi manfaat sungguh kepada dia. Bukan setakat dunia, sampai ke hari akhirat kelak. Tuan-tuan. Maka membesarlah Nabi Musa. Boleh saya nak tu. Membesarlah Nabi Musa di istana Firaun. Dalam surah Syu'ara, tuan-tuan, cerita lagi best. Tuan-tuan, sebelum kita nak pergi bulan depan, tuan-tuan free malam-malam sebelum tidur tu, tuan-tuan buka surah Syu'ara, tuan-tuan baca terjemahan dia. Kalau tuan-tuan nak lebih feeling, saya nak cadangkan tuan-tuan buka YouTube, buka surah Syu'ara, tuan-tuan type Syekh. Jangan baca Syekh Masyari sedap. Tapi kalau tuan-tuan nak Syekh Masyari ke Syekh Mahir? Sorry, Syekh Mahir Al-Maqali pun sedap. Tapi untuk surah Syu'ara ni, Syekh Masyari. Tapi tuan-tuan kena cari yang, sebab kalau tuan-tuan buka, saya tutup boleh kalau tuan-tuan buka di YouTube, start surah Syu'ara, Syekh Masyari Al-Fasi, ada banyak. Tuan-tuan kena cari yang macam ni. Saya buat sikit suara saya tak sedap, tapi saya buat sikit. Tuan-tuan akan dapat gambaran. Yang dimula macam ni. Tasimim. Macam tu, dia tarik macam tu. Dia macam lembut tu. Yang tu, tuan-tuan dengar yang tu. Tengok terjemahan dia. Tuan-tuan akan dapat cerita tu dengan feeling nada tu, dan tuan-tuan akan faham terus. Dan bulan depan bila saya sambung, tuan-tuan akan melekat terus. Ingat surah Syu'ara,
Syekh Mishari, tapi ada banyak version. Cari yang lembut. Tasin mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka. Yang lembut macam tu. Oh tuan-tuan, Syekh Mishari dia olah nada dia kena dengan jalan cerita. Oh tuan-tuan, dengar sambil tengok terjemahan. InsyaAllah bulan depan saya sambung, tuan-tuan melekat terus. Sebab nanti cerita bila Nabi Musa penampak seorang, kita akan main bulan depan lah, saya nak tutup yang tu. Nabi Musa membesar, walaupun dia anak angkat raja, tetapi dia pun kena tekan. Akhirnya berlaku peristiwa Bani Israel lawan dengan Bumi Putera. Perkasa ni lah, perkasa Mesir lah, lawan. Lepas tu Nabi Musa backup. Dia penampak aktiviti ni mati. Kita nak cerita yang tu bulan depan ni, saya bagi teaser. Okay. Lepas tu panjang cerita, dia kena halau, bukan dia kena lah, dia lari. Bila dia balik tu, Allah cerita tu best, Allah cerita best, dan nada Syekh Mishari tu best. Bila dia kata, dia balik jumpa dengan Fir'aun ungkit. Fir'aun kata, hang ni dulu aku belah hang, aku bagi duit kau. Tuan-tuan dengar yang tu lah, minta tolong. Homework. Baru bulan depan kita main dengan penuh fresh sikit. Allah Ta'ala alam. Bulan depan kita akan sambung itu fasa remaja Nabi Musa dan Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyin wa ifdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.